Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertemuan kita dengan baca mula kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir ya karim ya fattah bika nasta'in, amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya saya menarik perhatian sidang jemaah sekalian, bagi yang belum memulakan niat i'tikaf, boleh mulakan niat i'tikaf. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pertemuan kita di rumah Allah yang mulia ni. Yang keduanya, insya-Allah malam ni kita akan lanjutkan pengajian kita, masih membincangkan bab yang ke-81, iaitu mengenai larangan meminta kekuasaan. Kita sampai pada perbincangan hadis yang ke-675. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarr, inni araka dha'ifa wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, la ta'ammurana ala isnaini wa la ta'ammarana ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatim. Rawahu Muslim. Daripada Abu Dzarr ataupun Abu Dzarr Al-Ghifari, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Dzarr, kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat engkau ini seorang yang lemah. Ini Rasulullah, dia kenal sahabat dia. Jadi dia cakap, tuan-tuan, aku lihat engkau ini seorang yang lemah, dan sesungguhnya aku menyukai untukmu apa yang aku sukai untuk diriku. Aku menyukai pada dirimu apa yang aku sukai untuk diriku. Makna macam mana aku kasih pada diriku, macam itulah aku kasih pada dirimu. Ini tulus, ikhlas, kan? Nasihat yang diberi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu menjadi penguasa atas dua orang. Makna kalau ada dua orang, jangan kau yang nak jadi ketua. Dia ada satu hadis yang lain, Nabi suruh lantik ketua kalau musafir, kan? Nabi suruh lantik ketua kalau dalam musafir. Supaya apa? Supaya kita terpandu, kan, di dalam musafir tersebut. Tetapi di dalam sultah ataupun jawatan yang bukan hal yang demikian, bukan hal yang berkaitan dengan safar tadi, contohnya nak mentadbir, kan, mana sekurang-kurangnya mentadbir ni mestilah ada seorang yang lain di bawah kita, kan, lebih daripada seorang. Kalau seorang diri pun kita mentadbir juga. Kita takbir apa? Takbir tubuh badan kita, takbir tangan, kaki, telinga, mata kita daripada buat benda mungkar, itu takbir juga. Tapi ini kalau yang Rasulullah tak bagi ni ialah mentakbir jika kalian lebih daripada dua orang. Dan jangan pula sekali-kali kalian berkehendak mengelola harta anak yatim, dan berkeinginan nak jadi pengurus kepada harta anak yatim, kan? Tak boleh ni, bukan tak boleh secara qat'i, tak boleh secara mutlak, kan? Tak boleh ni ada, kan, sebab musababnya. Kita akan lihat syarah hadis tersebut, hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Yang pertama, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali para sahabat ni luaran dan dalaman mereka.
Dan antara adab kita di dalam bersahabat, kan, yang pertama sekali mesti ta'aruf. Kan, ta'aruf ni mengenali. Kenal tahap mana tuan-tuan? Kenal sampai tahap tahu dia suka makan apa. Contoh, kan, kalau setakat kita kawan ni tuan-tuan, kan, kadang-kadang tak sampai tahap kita tahu pun apa makanan kesukaan, kegemaran dia. Ini kalau kawan, betul-betul kawan ni, very, very close punya kawan ni, dia tahu dah kawan dia makan apa tuan-tuan. Pergi kedai, kau order dulu untuk aku. Kawan dia cakap kau order dulu untuk aku. Dia tahu dah kawan dia suka apa. Kan, teh tarik halia kurang manis contoh. Yang tahu dah itu minuman kawan dia. Ataupun Milo kosong. Tak kira lah, maknanya tahu sampai tahap tu. Makan biasa dia makan, kan, capati 2 keping. Maknanya itu tahu tuan-tuan. Tapi ada yang lebih detail lagi. Tahu dia adik-beradik berapa orang, kan, asal mana, anak berapa orang, kerja apa. Maknanya tahu sungguh-sungguh. Jadi Rasulullah SAW dengan para sahabat, Rasulullah kenal betul-betul sahabat baginda. Mana nak kata sahabat yang rapat lah tuan-tuan. Ada juga dalam keadaan hadis yang lain Rasulullah bertanyakan, kan, tentang penjelasan dia tu siapa, kan, anak kepada siapa. Ada juga keadaannya Rasulullah tidak betul kenal, mana tak betul-betul rapat. Tapi bila sahabat, kita istilahkan arti kata sahabat, bukan sahabat secara umum tuan-tuan. Bila kita sebut sahabat secara umum, sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah ni ramai tuan-tuan, 120,000 lebih para sahabat. Takrif sahabat ialah mereka yang hidup di zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah walaupun seketika, dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah hingga ke akhir hayat mereka. Itu sahabat. Dan kalau kita takrifkan, pegang pada semua tu sahabat, mustahil Rasulullah kenal secara detail 120,000 orang tuan-tuan. Kita tak payah ramai, kan, anak murid kita 100 orang pun kita tak kenal semua, kan, sampai habis kerja mana, duduk taman mana pun kita tak kenal tuan-tuan. Ini 120,000 orang. Itu takrif sahabat dari sudut istilahnya. Sahabat yang kita nak maksud kat sini adalah sahabat yang betul-betul rapat, yang kita kenal. Dalam ramai-ramai sahabat tadi, ada yang rapat dengan baginda Nabi SAW. Jadi Abu Zar ni antara yang rapat dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW tahu luar dalam dia, depan belakang dia, karakter dia, Rasulullah tahu dengan detail. Jadi Rasulullah SAW tahu tahap kemampuan Abu Zar dalam memimpin. Kan, jenis mudah serba salah, payah nak buat keputusan. Yang kalau kita lah, kan, kita kenal payah nak buat keputusan yang dibuat berbolak-balik, kejap macam ni, kan, orangnya tidak ada prinsip. Tidak saya katakan kepada Abu Zar, tapi maknanya Rasulullah tahulah ada setengah kelemahan yang terdapat pada diri Abu Zar radhiyallahu anhu. Maka dia kata, elakkanlah daripada ambil kuasa wahai Abu Zar. Kan, tak dinyatakan spesifik lemah tu lemah macam mana, kan, macam yang saya katakan tadi, kan. Tapi Rasulullah kata elakkan daripada mengambil kuasa, kan, hak untuk, dan begitu juga yang kedua, hak untuk mengurus. Rasulullah tak bagi. Terutamanya Rasulullah sebut secara spesifik tuan-tuan, menguruskan harta anak yatim. Sebab tu ngurus harta anak yatim ni kena orang yang bukan setakat amanah, dia juga ada ilmu tentang macam mana nak generate income. Contoh macam ni tuan-tuan, anak yatim yang kita jaga ni, mak ayah dia tinggalkan duit nilainya 1 juta, kan, nilainya 1 juta. Kita jaga, kita pemegang amanah kepada harta anak yatim. Jadi bila harta anak yatim ni tuan-tuan cukup haul, cukup nisab, kena keluarkan zakat. 1 juta kalau 1 tahun dah 25,000, kan, kalau 0.25%, 25,000 setahun. Jadi kalau daripada 1 juta tadi kita bayar saja zakat tanpa kita generate duit tu, kan, di tempat yang boleh menambahkan lagi dia punya keuntungan daripada duit tersebut, 10 tahun duit tersebut akan makin susut, kan. Kalau setahun 25,000, 10 tahun kita simpan saja duit anak yatim tu, by the end cukup setahun kena keluar zakat. 10 tahun 250,000. 250,000 ni besar tuan-tuan. Dan pengajian budak, kalau katalah anak yatim tu 5 orang punya pengajian universiti, 250,000 tu selesai. 50,000 kan, sekali pinjaman loan pengajian 50,000 contohnya. Kalau 5 orang anak yatim yang dijaga, 250,000 selesai dah cerita bab belajar dia. Tapi 250,000 tu kita tak pandai nak generate, tak pandai nak tambah dia punya keuntungan dia, akhirnya
bayar sajalah duit zakat. Wajib bayar tetap bayar, tapi kita tak mendatangkan sesuatu manfaat. Jadi kalau orang pandai mengurus, apa dia akan buat? Dia laburkan duit tadi. Dan tak kira lah letak kat mana, fixed deposit ke, ataupun korang-korang tabung haji, kan? Bertambah juga tuan-tuan, biarpun 1%, biarpun 2% setelah ditolak zakat. Zakat dah tak kacau dah, ada pula tambahan lagi. Sebab tu kena pandai, ada knowledge dalam mengurus. Saya pernah cerita lama dulu dengan tuan-tuan. Pernah sekali zaman saya muda-muda dulu, kan, zaman-zaman habis belajar dulu, buat program kat rumah anak yatim. Ini cerita orang tak amanah ni tuan-tuan, kan? Bagaimana anak yatim tak dididik, kan? Tak dididik dengan cara yang betul. Bila panggil mengaji tak pandai mengaji belaka, kan? Dibiarkan anak yatim ni pergaulannya bebas, lelaki perempuan, kan? Tanpa ada had. Macam kalau adik-beradik tu lain cerita. Dah anak yatim, ni mak lain, ni pak lain, hidup dalam keadaan bebas, kan? Sejak usia dah balik ni tuan-tuan, satu benda yang bahaya, kan? Takut jadi benda yang lebih parah daripada setakat pergaulan bebas. Kemudian ada satu cerita tu, orang dermawan ni Masya Allah, kan? Cerita bab bersedekah, menderma. Kalau dekat Malaysia ni memang orang Malaysia ni bagus bab itu, kita tak nafikan. Tapi orang yang mengurus tadi tak dididik dengan cara yang betul kepada anak-anak yatim ni. Kasut sekolah pakai buang tuan-tuan, kita tengok sedih. Kita dulu kasut sekolah sampai 2 tahun pakai, tak koyak selagi tu tak tukar. Kotor tuan-tuan, tak ada lah nak pergi basuh lagi berus, kan? Kotor campak tuan-tuan, ambil kasut baru. Tengok dia punya store kasut dia bertimbun tuan-tuan, kan? Mewah tak mewah? Mewah. Baguslah anak yatim hidup mewah. Tapi masalah pada orang yang menguruskan anak yatim. Kenapa tak diajar, tak dididik budak tu menguruskan diri? Kenapa tak ajar, tak didik budak itu supaya pandai berdikari, pandai basuh baju, pakaian dia? Habis tuan-tuan, baju yang cakap lah, store bajunya bertimbun baju orang bagi. Baik baju terpakai, baik baju baru. Baju sekolah begitu juga, pakai buang tuan-tuan, kan? Ini cerita bab mengurus. Sebab tu Rasulullah larang, kan? Kalau tak ada ilmu pengurusan, jangan nak pandai-pandai nak jadi pengurus, terutama harta anak yatim, kerana amanahnya cukup besar, kan? Ini kan, banyak saya pergi tu satu tempat je tuan-tuan, wallahu alam, mungkin ada berlaku di tempat-tempat yang lain. Sebab tu mewah, budak-budak ni mewah. Dari takdir ni kawan saya yang jadi warden kat situ, dia kata aku pening kepala duduk sini tengok keadaan pengurusan pentadbiran. Dia kata orang bagi duit tuan-tuan, kalau hari cuti ni daripada pagi sampai ke petang, kadang-kadang sampai ke malam, dia kata tak putus-putus orang datang hantar duit. Setiap orang 50. Budak yatim tu punya duit satu hari, kan? Dia kata kalah gaji kita, kalah gaji harian lah. Dia punya dapat duit dia tu kadang-kadang 300, 400 dapat satu hari. Dermawan hantar, kan? Orang yang menguruskan tu cerita lain pula. Adalah cerita yang negatif ni, tak nak cerita lah, kan? Dari sudut negatif, ibu tunggal pun dia jaga, dia duduk sekali dengan ibu tunggal. Ini kadang-kadang, kan, benda yang berat. Sebab tu Nabi tegur benda ni dalam hadis, kan? Tanggungjawab untuk buka rumah anak yatim tu bagus, kan? Tetapi keadaan wakil ni mungkin tak sama. Contohnya lah tuan-tuan, Malaysia dengan Palestin. Di Malaysia memang kita ada rumah anak yatim, tapi bagi orang Arab satu keaiban bila ada rumah anak yatim ni, sebab mereka tidak akan letakkan dalam bentuk rumah, tapi mereka lantik ibu ayah angkat kepada anak-anak yatim. Kan, orang Malaysia kumpul duit nak bina rumah anak yatim kat Palestin, kan? Kadang-kadang wakil itu tak betul lah, kan? Tak sama keadaan bagaimana Malaysia dengan Palestin. Tak apalah, itu cerita lain. Tapi nak kata nak urus rumah anak yatim, mesti urus betul-betul. Jadi kita kiaskan kepada tu tuan-tuan, bukan setakat rumah anak yatim, kan? Pergilah kepada rumah jagaan orang tua-tua, sekolah-sekolah tahfiz, kan? Sekolah-sekolah swasta, institusi apa sekalipun yang kita urus, mesti kita kena ada ilmu pengurusan, kan? Belajar ilmu pengurusan dan hadam betul-betul bagaimana nak mengurus, kerana benda yang berat. Okey, kita lihat pada hadis ni tuan-tuan. Haram hukumnya mengambil kuasa. Haram hukumnya mengambil kuasa jika tahu kita tak layak. Contoh, kita tak pandai membaca, kita tak pandai mengeja, kita tak pandai menulis, kita tak pandai mengira. Contohlah, kan? Sekarang ni mustahil lah ada orang begitu,
kan? Tapi tak mustahil juga ada orang yang masih tak pandai. Dia tak tahu ilmu tadi, membaca pun tak pandai. Contohlah zaman sekarang, zaman SOP tuan-tuan, zaman SOP, kejap kan keluar SOP ke masjid kan, begini 50 orang boleh semayang, 150 orang boleh semayang, entah 500 boleh semayang. Jadi orang yang mentadbir tak pandai nak baca, tak tahu aku duk pandai suka hati sendiri, langgar dan sebagainya, kan berat tu. Kalau dia tak tahu, jangan pandai-pandai ambil jawatan. Saya contohkan masjid lah, kan begitu juga dengan benda-benda yang lain. Kita tak tahu ilmu pengurusan, tak tahu duit tak boleh masuk ke akaun sendiri, contoh kan, kita jadi pentadbir, pengurus, okey, derma boleh masuk ke akaun saya, tak boleh tuan-tuan. Dalam dunia hari ni, masuk duit ke akaun kita, kejar di SPRM kan, tengok-tengok duit ratus ribu masuk, duit untuk rumah anak yatim, duit untuk bina kan, pusat tahfiz dan sebagainya, ratus ribu, SPRM kejar tuan-tuan kan. Kenapa duit banyak-banyak masuk ni? Ini bukan duit saya ni, ini duit untuk tahfiz, ini duit untuk rumah anak yatim. Kenapa masuk akaun peribadi? Nampak, dia tak tahu undang-undangnya kan, tak tahu benda satu kesalahan, akhirnya dia yang menanggung. Jadi bila tak tahu kan, jangan pandai-pandai volunteer kan, untuk ambil pentadbiran. Haram hukumnya disebut di sini. Yang kedua, wajib menjaga dengan telus harta anak yatim. Ni saya dah sebut dah tadi, jaga dengan telus kan. Boleh kita gunakan sedikit daripada pengurusan. Contohnya lah, kita beli barang dapur kan, kita beli barang dapur, nak separate kan tuan-tuan, beras kita beras anak yatim, ayam kita ayam anak yatim, kan payah macam tu kan. Garam nak masak ni untuk rumah anak yatim ni, kita nak makan sekali kan, garam masing, itu rumit sangat tuan-tuan. Boleh kita guna, tetapi dengan cara tidak berlebih-lebihan, tidak melampau. Bolehlah kita ambil contoh, barang dapur kita beli kan, keseluruhannya untuk satu bulan tu 500. Katalah kita ambil 150 daripada duit anak yatim tadi, campur sekali dengan yang kita nak makan, anak-anak kita nak makan, bolehlah sekali. Tapi jangan harta anak yatim tu 400, kita punya 100 je, ataupun dia 4,5, kita 50 je, kita menumpang lebih harta dia. Ini amanah kan, harta anak yatim. Sebab tu siapa yang ada kan, menjaga, mengurus hak-hak anak yatim, tolong hati-hati. Contoh, kita pak saudara tuan-tuan kan, tanah pusaka duk kongsi ramai-ramai, adik-beradik, belum tukar nama, ataupun nama pak dia pun ada sekali dalam tanah tersebut. Kita yang urus tuan-tuan kan, kena bagi hak anak yatim pada apa yang kita uruskan tadi. Contohlah, keluarkan hasil sawit, sebulan dapat sawit kan 5,000, contohlah dapat 5,000, bahagikan ni. Bukan setakat bagi adik-beradik yang hidup je, tu anak yatim tu pun kena bagi juga hak dia, sebab ada nama bapak dia kat situ. Jadi bila bapak dah tak ada, turunlah pada anak-anak. Ini kadang-kadang manusia lepas pandang tuan-tuan kan? Sebab tu risau kita kan, cek betul-betul tanah kita tu kalau berkongsi tu ada tak hak anak yatim. Contoh, kalau kita pergi kenduri kenara ni tuan-tuan, terutama kenduri-kenduri tahlil ni kan, sebab tu waris sepatutnya ada ilmu. Duit-duit sedekah orang ramai tak boleh buat kenduri kalau tak diketahui niatnya untuk apa kan. Kita berhati-hati, ambil langkah ihtiyat kan, ambil langkah berhati-hati. Tak apalah, ni duit sedekah orang ramai. Contoh, kalau orang meninggalkan ada letak tabung kan, tabung-tabung sinar tu kan, apa, jak-jak jernih tu kan, orang letak. Tujuannya supaya apa? Orang infak. Ada anak yatim ni tadi, kita tak tahu apa niat orang. Jadi bila atas nama tak tahu tuan-tuan, kita tawakuf. Nak buat kenduri boleh, pak saudara dia keluar duit kan, atuk dia keluar duit kan, untuk buat tahlil kan. Ini tak cukup duit ni kan, ambil lah duit tabung tu, itu orang bagi tu. Hati-hati tuan-tuan, kita tak tahu, takut-takut kita berlaku zalim kepada harta anak yatim. Yang orang nak makan kita tak tahu pula kan, kita datang makan kita tak tahu, tapi orang yang mengurus yang tahu, patut dia lebih pandai ataupun mahir dalam menguruskan duit tersebut. Okey. Yang berikutnya tuan-tuan, wajib memberi nasihat. Memberi nasihat hukumnya wajib. Bila kita tahu saudara kita tu dia tidak ada kemampuan, kita bagilah nasihat. Kau tak payahlah ambil kan, kau tu tak pandai mengira, engkau tu tak pandai mengeja, engkau tu tak pandai berkenderaan, nanti kalau ada urusan bank apa benda semua, payah nanti nak urus
kan, kau tu jenis emosi kan, baran, nanti habis kan, semua orang kau bambu kan. Mana kena bagi tahu tuan-tuan, sebab kita tahu, kita kenal dia, kita nasihatkan dia sebab kita sayang kat dia tuan-tuan. Kejap lagi kita akan tengok hadis beratnya implikasi daripada amanah, megang amanah tapi tak uruskan betul-betul. Natijah dia bukan setakat di dunia orang tak suka, lebih berat lagi natijahnya di hari akhirat. Aib disebut sebagai satu keaiban orang yang tak tahu mengurus tapi ambil pengurusan, tak kira dalam aspek apa pun, sektor mana pun, institusi apa pun, satu keaiban di hari akhirat nanti. Yang berikutnya tuan-tuan, harus bagi nasihat. Jadi dua hukum lagi nasihat. Wajib jika kita tahu ada sesuatu yang tak elok, jika saudaranya menerima jawatan tadi, wajib bagi nasihat. Yang kedua, harus bagi Muslim untuk mencintai saudara yang Muslim yang lain dengan memberi nasihat agar dia merasakan kesungguhan kita untuk memberikan kebaikan dan peduli kepadanya. Harus kan? Dia boleh mengurus tapi kita still bagi nasihat, hukumnya harus kan. Kau dah terima jawatan ni, hati-hati kan, jangan sampai orang tak suka, jangan sampai orang mengata kan, jangan sampai orang cemuih kan. Istilah kalau orang utara dia panggil cemuih kan, dengan tindakan-tindakan kau. Bagi nasihat walaupun kita tahu dia boleh, dia ada kemahiran, dia dulu pengarah kan, jabatan sekian-sekian kan, ataupun ketua pengarah di institusi sekian-sekian, kita tahu dia ada ilmu mengurus, tapi kadang-kadang kan benda yang dia urus zaman kerja dengan apa yang dia nak urus sekarang tu wakilnya berbeza kan. Menguruskan menguruskan orang-orang yang educated dengan menguruskan masyarakat yang mungkin kurang educated kan, adalah benda yang berbeza. Contoh macam ni tuan-tuan, kita dulu pengarah di jabatan sekian-sekian, tiba-tiba kan orang minta kita menguruskan kawasan penempatan masyarakat orang asli contohnya lah kan. Dah tentu tak boleh gunakan metod yang sama kan. Di dalam pengurusan tentu berbeza. Saya ingat sekali saya dijemput pergi ceramah kat kampung orang asli di Sungai Buloh sana. Ketika itu Perkim kan, pegawai Perkim ni bagi tahu Ustaz cakap yang landai-landai je Ustaz kan. Intonasi pun jangan terlalu menekan kan, intonasi pun jangan terlalu keras, dia kata. Santai-santai je dia kata. Sebab orang asli ni kan, dia tak faham, dia jarang dengar ceramah. Jadi kadang-kadang tiba-tiba penceramah ni tiba dia tinggikan suara sikit, dia akan kata apa hal ni, cakap-cakap panggil orang nak makan-makan marah-marah kan. Dia punya faham dia lain. Kita kadang-kadang penegasan tu dalam bentuk intonasi saja kan, ataupun orang kata, orang panggil apa, rentak ceramah tu kadang-kadang ada naik ada tinggi kan. Dia tak boleh, lain, wakilnya berbeza tuan-tuan. Jadi begitu, kadang-kadang kita ceramah kat masjid ikut je kan, jemaah kita orang boleh terima cakap macam mana pun kan, lantang ke slow ke jemaah akan terima. Tapi bila pergi ke masyarakat orang asli, kita dah diberi guideline, Ustaz kan, tolong hati-hati, takut nanti dia tak datang dah program akan datang. Macam tu rupanya. Sebab tu kena ada knowledge tentang dakwah. Okey, kemudian tuan-tuan, tanda cinta yang sempurna ialah mencintai saudaranya seperti mana mencintai dirinya sendiri. Kita tak nak dia nanti bila dia terima apa-apa jawatan, bila dia terima jawatan sebagai pengurus, dia tak boleh buat. Hingga akhirnya kan buruk nama dia. Hingga akhirnya kan dia dimalukan dan diaibkan. Sebab tu kita bagi nasihat. Kalau kita tak nak kita dimalukan, kita diaibkan, macam tu juga kita tak nak saudara kita dimalu dan diaibkan. Bagi nasihat kan pada saudara kita. Dia nak dengar tak nak dengar tu tak apa dah kan, kurang-kurang kita kata apa, lepas tafsir. Begitu juga tuan-tuan, Islam besar tanggungjawab dan kekuasaan, dan elakkanlah daripada mengejar-ngejar dan berebut untuk menjadi penguasa ataupun memegang apa-apa jawatan. Berat tuan-tuan kan, benda ni akan ditanya. Sebab tu kalau kita kata tubuh kita ni ada pada diri kita pun akan ditanya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Taala kata apa dalam Quran? Sesungguhnya innas sam'a, telinga kamu, wal basar, mata kamu, wal fuad, hati kamu,
kan, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua tu Allah akan tanya di hari akhirat. Apatah lagi kalau benda yang lebih besar daripada, kan, mata, telinga dan hati. Pentadbiran, nak jaga mata orang, nak jaga telinga orang, nak jaga hati orang, nak jaga kebajikan orang, benda lebih besar, tentulah akan lebih berat, kan, tanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir pada hadis ini ialah kesannya ialah kerugian dan penyesalan di hari kiamat nanti, tuan-tuan. Disebut dalam syarah hadis ni, dia kata apa? Kesan supaya apa? Jangan terima bukan sekarang, bukan nampak sekarang je. Sekarang mungkin orang boleh nampak, kan, sejak dia pegang, kan, jawatan sekian-sekian, makin teruk contohnya, kan, makin tak jalan, makin berlaku perpecahan, kan, makin huru-hara contohnya lah. Itu kesan daripada dunia. Kesan akhirat lebih besar daripada kesan dunia, tuan-tuan. Apa dia? Kan? Penyesalan di hari akhirat. Kenapalah dahulu aku begini. Kenapalah aku duk pergi rebut benda tu, sedangkan benda tu amanah hari ni. Berat tak berat kita akan tahu di hari akhirat. Okey, selesai hadis yang tadi. Kita tengok hadis yang berikutnya. Daripada Abu Zar juga, dia kata, dia bercerita pernah ku katakan, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikan jawatan kepadaku? Nampak Abu Zar. Tadi Rasulullah dah tegur, wahai Abu Zar, engkau ni lemah, wahai Abu Zar. Kan? Maknanya janganlah kau pandai-pandai nak minta mengurus, janganlah pandai-pandai nak pegang jawatan. Rasulullah dah tahu dah. Tadi hadis yang pertama. Lalu Abu Zar tanya kat Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau tak bagi aku jawatan? Kan, gubernur ke? Kan Rasulullah hantar, zaman sahabat tu Rasulullah hantar jadi gubernur. Ada yang hantar ke Yaman, ada yang dihantar ke Mesir, kan, di tempat-tempat yang lain, di kabilah-kabilah yang lain, untuk ajarkan agama kepada mereka. Kenapa engkau tak bagi aku? Abu Zar tanya. Maka Rasulullah, kan, menepuk bahuku, memukul pundakku, maknanya menepuk bahuku dengan tangan beliau. Lalu bersabda, wahai Abu Zar, engkau ni seorang yang lemah. Sesungguhnya jawatan itu adalah amanah. Nampak? Rasulullah beritahu, jawatan itu adalah amanah yang pada hari akhirat kelak jabatan itu akan menjadi satu kehinaan dan penyesalan. Atas dunia, tuan-tuan, orang ada jawatan ni mulia, kan? Orang ada jawatan ni didahulukan. Silap-silap setengah tempat, kan, orang ada jawatan, ada parking khas dia, ada escort dia, kan, ada apa kita panggil, polis polis escort. Orang ada jawatan, kan, laluan dia cepat, orang ada jawatan. Namun di hari akhirat benda tu jadi satu penghinaan, kan. Contoh antara orang miskin, orang kaya lah, tuan-tuan. Rasulullah sebut orang miskin akan dahulu masuk syurga berbanding dengan orang kaya. Begitulah orang yang tidak pegang apa-apa jawatan, tak ada benda nak ditanya, tuan-tuan. Engkau dulu kat dunia pegang jawatan apa? Tak ada, makmum je, kan, selesai. Tapi bila kita pegang jawatan, tak kira lah, kan, imam ke, apa-apa je lah, jawatan kuasa ke, kan, apa-apa je sahaja. Tunggu kejap, kan, kau macam mana tugas kau pastikan tak makmum kau kat belakang betul keadaan mereka, kan, betul soft mereka, kan, betul sembahyang bang mereka. Panjang nak kena jawab ni, tuan-tuan. Okey. Kecuali orang yang berhak untuk menjawabnya. Rasulullah sebut, kecuali orang yang memang berhak untuk menjawabnya, orang ada ilmu. Contoh, dia pegang jawatan, dia ada ilmu, dia boleh selesaikan masalah. Okey, ambillah jawatan tersebut serta menunaikan kewajipannya. Ni dia punya syarat dia, ada ilmu, dia berhak, dan dengan syarat tadi ada ilmu. Yang kedua, dia memang amanah, tunaikan jawatan dia, kan, buat sungguh-sungguh. Apa sahaja jawatan yang dia beri, tak kira lah, kan, ketua taman ke, ketua kampung ke, apa sahaja jawatan dalam bentuk konteks masing-masing, dan menunaikan kewajipan dengan sebaik-baiknya. Nampak? Rasulullah sebut apa syarat dia. Saya ulang balik. Yang pertama, dia memang berhak, kan, memang layak. Contoh, kan, nak mohon kerja, tuan-tuan, dia ada kelayakan. Syarat untuk mohon kerja mesti ada ijazah lulus sekian-sekian agregatenya,
dia ada kelayakan tersebut. Pengalaman katalah 3 tahun dia ada kelayakan tersebut, kan? Okey, boleh mohon. Tapi janganlah dia grade bawah daripada yang diletakkan oleh syarat tadi. Tak ada pengalaman, tiba-tiba dapat kerja. Itu berat ceritanya. Macam mana dia boleh dapat kerja dalam keadaan tak cukup syarat? Mesti ada jalan yang tak betul yang dia lalui untuk dapatkan jawatan tadi, ataupun pos dia di satu-satu tempat tu, tuan-tuan. Dan sekali sahaja, tuan-tuan, kita salah gunakan kaedah ataupun cara untuk kita dapatkan kerja, tuan-tuan, selama kita kerja itulah rezeki kita tak berkat, tuan-tuan. Contohlah, dia minta kerja, kan, bukan dengan kelayakan yang sepatutnya, dia menipu ataupun gunakan laluan-laluan yang tidak wajar, kan, kabel dan sebagainya. Selama mana dia kerja tu, tuan-tuan, kalau 30 tahun dia kerja, 30 tahun itulah, kan, rezekinya tidak berkat. Yang paling kita takut tak halal sebab dia tidak layak, tapi dia dilayakkan dengan cara lain. Ni kena hati-hati ni, kan, cerita buat rezeki ni bukan setahun dua punya rezeki, 30 tahun. Cerita orang perempuan, tuan-tuan, saya sebut di tempat lain. Orang perempuan, kita ada isteri, tuan-tuan, kita ada anak-anak perempuan. Orang perempuan ni dia punya pengetahuan tentang haid, nifas dan istihadah kena very clear. Sebab apa saya kata, berapa ramai orang perempuan yang mandi wajib sebelum darah kering. Bila dia mandi wajib sebelum darah kering, mandi wajib itu tidak sah, dan sembahyang yang mengikut selepas daripada mandi yang tidak sah tadi semua tak sah. Katalah, kan, dia tengok dah kering, 7 hari dah kering, sedangkan 11 hari baru kering. Jadi cara dia, tuan-tuan, kan, bukan setakat tengok pada pad, bukan setakat tengok pada panty liner, kan. Rasulullah ajar pada Aisyah supaya tengok ke dalam tu, korek dulu, ambil kapas, korek ke dalam, ada tak ada, kan. Ini tengok dah tak ada dah pada pad, tak ada dah pada panty liner, 7 hari dah mandi. Sedangkan hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 tu masih haid. Jadi bila dia mandi bukan pada waktunya, tuan-tuan, apa juga ibadah yang dia buat lepas pada tu semua tak sah. Datang haid bulan depan, ambil kira 7 hari lagi, sedangkan dia mungkin 11 hari, mungkin 12 hari, tak sah lagi bulan depan. Cuba bayangkan kalau daripada usia balik dia tak ada ilmu tentang benda tu tadi, berapa banyak yang dia tanggung, qada yang dia kena qada. Saya cadangkan pada pihak masjid buat satu daurah, kan, daurah haid ataupun daurah darah wanita. Panggil ni anak-anak dara kita ni. Kalau mak-mak dara ni, kalau kita cek balik ilmu dia tentang haid, tuan-tuan, berapa ramai yang kena qada, berpuluh tahun kena qada. Wajib qada, tak boleh nak buat apa. Wajib qada, tak boleh nak buat apa, tuan-tuan. Sebab sembahyang dia tak sah. Kalau kata daripada usia balik dia umur 13 tahun, sekarang umur dia 63 tahun, 50 tahun kena qada, tuan-tuan. Sebab tu tak, benda kalau lagi lama, tuan-tuan, lagi beratlah kita nak qada. Macam itulah tadi, kerja bila lagi lama dia kerja dengan cara yang tak betul tadi, lagi banyaklah benda haram. Rumah dia daripada sumber yang tak betul, kenderaan dia daripada sumber tak betul, apa lagi dah jadi darah daging dia. Ni, kan, tu tanya orang rumah kita, belajar cara macam mana dulu cerita tentang haid. Kadang-kadang guru-guru tak ajar secara detail, secara spesifik, tuan-tuan. Bila cek kadang-kadang ustazah pun, Allah, tak tahulah benda ni, tak pasal-pasal nak kena qada 13 tahun, tuan-tuan. Tak pasal-pasal nak kena qada 20 tahun punya semayang. Qada is kena qada. Cuba tanya balik orang rumah masing-masing, tuan-tuan. Jadi masih belum terlambat kalau kata anak-anak dara kita yang baru datang haid. Jadi tak adalah dia membawa beban hutang nak kena qada, nak kena puasa. Puasa pun tak sah, sebab mandi tak sah, semua ibadah dia tak sah. Kalau kata pergi buat haji pun, silap-silap haji tak sah, tuan-tuan. Macam mana nak kata? Haji dah, tapi haji pun tak sah. Sebab buat ibadah pada keadaan dia berhaid, kan? Dia dalam keadaan haid, kan? Mandinya tak betul pada waktunya. Istighfar banyak-banyak, kan? Jangan orang lelaki fikir tak apa, senang aku. Orang perempuan dah kena tanggung. Kita yang kena tanggung, tuan-tuan. Kita suami. Kenapa kita tak ajar dia? Kenapa kita tak carikan guru untuk dia? Kenapa kita tak tahu, kita tak pergi belajar? Kenapa kita tak suruh dia pergi belajar? Jangan ingat suami lepas.
Waktu Nabi sebut akhir zaman, akhirat nanti, kan, anak perempuan tengok ayah nak masuk syurga, jap ayah, kejap. Oh ayah sedap nak masuk syurga. Ayah tu tak cerita pun tentang haid kat kami, tak suruh kami ngaji, tak suruh kami pergi belajar. Ayah nak masuk syurga dulu, silap-silap kena kikih tuan-tuan, kena kaut pahala kita sikit-sikit. Yang ada anak perempuan ni berat tuan-tuan, kan? Bukan sekadar anak perempuan lah, kita ada isteri, kan? Kita ada adik-beradik. Jadi inisiatif pihak masjid lah, kan, untuk buat satu daurah, sasarkan anak-anak remaja kita, belia-belia wanis kita, dan ibu-ibu, nenek-nenek pun jangan ingat dah habis period, dah habis haid, tak payah dah menopause. Jangan, tu zaman zaman period dulu, betul ke? Datang balik belajar. Dulu saya ingat masa saya belajar buat munakahat tuan-tuan, ada satu jemaah di sebuah masjid. Dia kata, ustaz dah tua-tua ni nak cerita hal kahwin apa lagi ustaz? Dia kata, bukan nak cerita kau nak kahwin, kau tak ada anak, kan? Nak uruskan perkahwinan mereka. Tak tahu pasal taklik tahu taklik ni, pasal vaksin ni, ramai orang duk taklik bini masing-masing ni, boleh jatuh talak tuan-tuan. Kau kalau ambil vaksin jatuh talak, macam mana nak buat, kan? Jadi ada orang dia petikai urusan tentang nikah kahwin. Begitu juga ada tempat dia petikai, apa lagi belajar bab semayang ni, masalah semayang tak betul lagi, kan? Orang lelaki tuan-tuan, boleh sikit lagi, orang lelaki tuan-tuan, bila makin berumur, kan, dia punya kekuatan erection dia dah tak cukup kuat tuan-tuan. Berlaku apa orang kata penyusutan, daya pancutan dia, faham tak, kan? Dari sudut ereksi dia, kan, tak kuat. Tak sama macam muda-muda, kan, 2 depa 3 depa boleh terbang, kan? Dah tua-tua ni tuan-tuan, dia tak larat dah, tak rak dah. Jadi bila tak larat, tak rak ni tuan-tuan, kadang-kadang ada air yang masih keluar lepas kita mandi hadas. Betul tak? Kan? Tak percaya, cuba cek kat spender. Tuan-tuan mandi hadas, mana yang makin berumur lah, kan, mandi hadas lepas bersegama, cek kat spender, tengok ada lagi tu kesan putih-putih keluar daripada apa, kepala tu lah, kan? Apa hukum kita semayang dalam keadaan macam tu? Macam mana kita punya wuduk, kan? Benda tu ulama kira sebagai najis. Ulama kira benda tu sebagai najis. Jadi ada kaedah dia tuan-tuan, sebagai langkah berhati-hati, siapa yang ada masalah tu saya bagi tahu macam ni. Mandi hadas, dah azan, kan, mandi hadas, lepas mandi hadas tu tutup kita punya kemaluan tu, kepalanya tu, dengan apa-apa yang boleh menghalang daripada dia keluar, tisu ke, kan, ikutlah kain ke, kan, lapiklah macam mana cara pun, jadi benda tu tak keluar, dia hanya kena pada tisu tadi. Kemudian dah azan baru ambil wuduk. Dah azan baru ambil wuduk, dan boleh semayang satu fardu saja. Boleh semayang satu fardu saja dan beberapa semayang sunat lah. Dia sama macam orang ada masalah penyakit silsil baul, kencing tak berhenti, ataupun ada masalah silsil rih, yang angin keluar tak berhenti. Begitu juga kaedah ni tadi, kan? Jadi kita ni tuan-tuan, makin lama makin berumur, kita tak semuda dulu. Ada benda-benda yang berlaku kekurangan kepada tubuh badan kita. Jadi benda tu ada kesan implikasi dengan ibadah kita. Kita main semayang je, benda tu keluar ni, kena pada pakaian kita, tak sah tuan-tuan, najis. Air mani tak najis, tapi bila lepas keluar daripada, maksud air mani apa? Yang keluar kali pertama dengan nikmat tu, itu air mani. Yang keluar lepas pada tu, ulama kata dia najis. Jadi bila najis ni tuan-tuan, kan, cara penyucian dia, sebab benda tu kalau dia keluar, dia tak akan selesai dalam tempoh 2 minit 3 minit. Lepas mandi kadang-kadang sejam 2 jam baru dia kering habis, kan, baru dia habis tu dekat dia punya saluran dia tu. Jadi itu kaedah dah tuan-tuan. Jadi kita ni tak selesai ilmunya, kan, lagi banyak kita baca, lagi banyak kita ngaji, lagi banyak kita korek, kita gali tuan-tuan, lagi kita jumpa, kan, ya Allah, selama ni aku tak buat gitu, selama ni macam mana ibadah aku, selama ni betul ke tidak, kan, dok syok sendiri saja tuan-tuan. Sebab tu wajib menuntut ilmu ni, wajib.
Memberi nasihat juga wajib, dan tahu tentang syariat ini juga satu benda yang wajib dalam macam-macam aspek. Rasulullah nampak ajar kita daripada cerita bab mandi, adab buang najis, kencing berak, sampai ni bab qiyadah. Qiyadah ni benda besar ni. Qiyadah ni pentadbiran, pengurusan politik. Rasulullah ajar. Tahu kau tak boleh, tak mampu, tak payahlah terima. Ini kadang-kadang terhegeh-hegeh, muka tersorong-sorong, duk ekor sana sini, lobby sana sini. Lantiklah saya Datuk, lantiklah Datuk, jadi calon Datuk. Tak tahu tu berat tu di hari akhirat. Syarah hadis ni tak sempat saya nak baca, kita jumpa dalam pertemuan akan datang insya-Allah. Dia punya syarah dia ada 2 hadis lagi, masih pada bab yang sama, tajuk yang sama. Kemudian kita akan pindah pada bab 82, perintah kepada para penguasa dan hakim untuk memilih menteri. Cara macam mana nak pilih jawatan kuasa, nak memilih menteri, nak memilih kabinet pun ada Islam ajar, tuan-tuan. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'hdina shiratal mustaqim. Allahumma yassir karim fattahka nasta'in. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallah.